Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memberkati majlis ilmu kita pada malam yang berbahagia ini, kita mulakan dengan kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Yang dirahmati Allah, Ustaz At-Tirmizi, Mudir Atam, Al-Fadil Ustaz Amin, barisan guru serta murid-murid, pelajar-pelajar Atam yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama serta selamanya kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah izinkan kita sekali lagi untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu, ya, dalam pengajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala, iaitu adab pembaca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan ya, dengan kita mempelajari kitab ini, kita menjadi murid atau pelajar yang soleh atau pelajar yang beradab dan cemerlang ya, dalam kita punya pelajaran, khususnya ya, dalam kita menghafaz, ya, mengamal serta menghayati isi kandung Al-Quran. Maka sebelum ni kita dah berada atau kita sudah mempelajari beberapa perkara, iaitu antaranya adab guru, ya, adab sebagai guru. Hari ini kita masuk tajuk yang baru, iaitu adab-adab pelajar. Betul ya, muka surat 30. Adab-adab pelajar. Siapa dia pelajar? Yang menuntut ilmu tu pelajar lah. Yang sekarang ni kamulah semua ni. Kamu semua ni pelajar. Maka ya, ada garis panduan bagi pelajar untuk kita mempelajari ilmu, iaitu garis panduan adab-adab seorang pelajar. Ilmu kita nak berkat, atau ilmu yang kita pelajari itu nak dapat ya, ketenangan masa belajar, atau kita boleh mengamalkan dalam penghidupan kita, atau kita nak menjadi pelajar yang baik, pelajar yang soleh, pastinya ada adab-adab ni. Sebab itu Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan apa? Sebelum kita belajar ilmu, perlu kita belajar adabnya dahulu. Ya, maknanya sebelum kita belajar ilmu, apa juga ilmu ya, yang kita nak belajar, sebelum tu kita kena belajar adabnya dahulu. Ya, dengan adab inilah ilmu tadi barakah, ilmu yang kita belajari itu memberi manfaat kepada diri kita dan kepada orang lain. Ya, kita nak menjadi pendakwah ni, ya, kamu antara golongan-golongan yang akan
menjadi pendakwah pada masa akan datang. Ya, sekarang ni memanglah tengah menjadi pelajar, akan datang menjadi pendakwah atau menjadi guru. Ya, maknanya sebelum kita menjadi pelajar, menjadi guru, pastinya kita akan menjadi pelajar. Ni. Sambung ya, muka surat 30. Kita mula pada adab-adab pelajar. Kata pengarang, semua yang kami sebutkan berkenaan adab-adab seorang guru, yang sebelum ni yang kita telah pelajari, merupakan adab-adab seorang pelajar pada masa yang sama. Ya, seorang guru mesti begini, mesti begini. Murid pun atau pelajar pun sama. Itu yang disebut, yang kita belajar adab-adab seorang guru turut merupakan adab-adab seorang pelajar pada masa yang sama. Antara adabnya lagi ialah menghindari unsur-unsur yang membuatkannya sibuk daripada menghafaz Al-Quran, melainkan yang diperlukan. Jangan ada perkara-perkara yang unsur-unsur yang membuatkan kita sibuk daripada membuat perkara yang lain berbanding kita menghafaz Al-Quran. Inilah kadang-kadang cabaran yang kita hadapi. Sebab tu nak memilih sahabat, nak memilih kawan, melihat keadaannya. Kebanyakannya, kawan itulah yang akan mempengaruhi diri kita. Memanglah semua di antara kita ni belajar Al-Quran, betul. Tapi ada di antara kawan-kawan yang sama-sama belajar ini, sifatnya sifat yang tidak baik. Ya, perangainya kurang cantik, adabnya pun kurang elok. Kita berdamping dengan dia, kita berkawan dengan dia, dan kita mengiyakan apa yang dilakukan. Nampak? Walaupun perkara tadi salah. Sebab tu pentingnya kita mencari kawan untuk kita belajar. Kalau kawan kita baik, insya-Allah kita juga akan menjadi orang yang baik. Kalau kawan kita tadi tidak beradab, tidak berakhlak, khususnya kepada guru, maka kita pun lambat laun akan terikut. Sebab tu kita kena hindari daripada unsur-unsur yang membuatkannya sibuk daripada menghafaz Al-Quran, melainkan yang diperlukan. Seterusnya, kata pengarang, seorang pelajar hendaklah menyucikan hatinya. Sama dengan guru lah, sebelum ni pun sama. Sucikan hati, bersihkan hati. Allah sebut dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah, dengan berzikir, hati kita akan tenang. Maknanya kalau kita baca Quran, itu juga zikir. Maka kita hendak sucikan hatinya daripada segala kotoran agar ia elok dan sesuai menerima Al-Quran. Kenapa kadang-kadang kita susah nak menghafaz, atau ada kalanya susah nak mengingat? Baru hafal semalam. Semalam baru hafal, dah lancar dah semalam. Hari ini nak tasmik, tak lancar. Sedangkan dah lancar dah, memang dah bersedia. Sebab apa? Mungkin di kalangan kita tak perasan, atau kita sendiri tak sedar adanya perkara-perkara yang kita buat salah, menyebabkan hati menjadi kotor. Kerana apa? Kita nak menghafaz ni Al-Quran, kalamullah, kalam-kalam daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini kalimah-kalimah yang hebat. Pastinya nak masuk di dalam hati-hati manusia, kenalah jiwa dan dirinya tiada dalam keadaan yang baik dan tiada dicemari dengan kekotoran berkenaan dengan hati. Ini barulah dikata, dan sesuai untuk menerima Al-Quran, menghafaz serta memahaminya. Sebenarnya anak-anak sekalian,
Yang kita belajar sekarang ni baru step yang pertama. Iaitu baru kita nak menghafaz. Baru kita nak menghafaz. Kita kemudian kita nak memahami pula ayat yang kita hafaz. Banyak lagi step-step yang kita belum selesai. Ni baru permulaan. Baru kita nak menghafal. Ada kalangan kita mungkin kita hafal, kita tak tahu ayat tadi cerita tentang apa pun. Yang penting kita hafal je. Tak apa. Sebab ada orang cakap hafal Quran je, tahu makna pun tak tahu. Tak apa. Dia kena satu persatu, step by step. Ni hafal Quran je, tak belajar kitab ni, tak belajar kitab ni. Nanti dulu. Ada masanya, ada waktunya. InsyaAllah kalau dipanjangkan umur, bila kamu dah menghafal, dah habis, maka mungkin kamu nak menambahkan lagi ilmu, kita belajar yang lain. Belajar tafsir ke berkenaan Al-Quran yang kita hafal tadi. Itu menambahkan ilmu lagi lah. Kemudian kita belajar kitab yang lain. Nahu saraf atau sebagainya untuk kita memantapkan ilmu Al-Quran kita atau ilmu bahasa kita. Itu penting. Sebab tu kita nak belajar tadi bukan semua kita boleh dapat satu persatu. Ada di kalangan masyarakat berkata begitu. Dia hafal je, yang lain tak tahu. Ramai di kalangan guru-guru dulu pun sama. Dia hafal dulu. Dia dah habis baru ambil ilmu ni. Dah habis baru tambah ilmu ni, InsyaAllah lama kelamaan banyaklah. Tapi yang menjadi permasalahannya sekarang, ada di kalangan yang menghafal Al-Quran ni, lepas hafal dah habis. Dia tak tambah pun ilmunya dengan belajar yang lain. Nampak? Yang tu sampai tahap, maknanya dia tahu tentang hafaz Quran je. Bila ditanya apa maksud Al-Quran yang dia hafal, dia pun tak tahu apa yang dia hafalkan. Ni rugilah. Sebab tu di Atam ini adanya target untuk kamu. Betul? Ada target 3 tahun habis menghafaz. Tahun keempat ambil syahadah. Maknanya setahun untuk persiapan syahadah. Tahun yang kelima ambil syahadah. Nampak step dia. 3 tahun mesti habis hafal. Tahun keempat persediaan untuk syahadah. Tahun yang kelima ambil syahadah. Maknanya kalau kamu ikut dia punya turutan tersebut, maka tak rugi masa. Tak rugi masa. Tapi kalau kamu lengahkan, tahun pertama pun hanya 1-2 juzuk, tahun kedua pun sama 1-2 juzuk, tahun ketiga pun sama, bila nak habisnya? Kalau setahun 3 juzuk, kena 10 tahun baru habis. Ni baru habis hafal, nak mengulang lagi, nak ambil syahadah lagi. Maknanya kalau kamu ikut peraturan-peraturan atau ikut apa yang telah ditetapkan oleh sekolah, oleh madrasah, insya-Allah perjalanan belajar kamu akan dimudahkan. Habis sini sambung sini. Sebab tu adanya yang tengah nak ambil SPM dan sebagainya itu, kesinambungan daripada belajar di sini. Insya-Allah ada dia punya jalannya untuk kamu berjaya. Untuk kamu terus mendapat pengajian atau pembelajaran yang baik. Kita tak mahu hanya hafal Quran. Kalau boleh kita nak boleh hafal Quran, kita boleh kita pakar dalam bahasa Arab, kita pakar dalam bab fiqh, kita tahu, bab akidah pun kita faham, itu lebih baik. Bahkan mungkin ada yang minat dalam bidang profesional, dia dah habis hafal kemudian dia ambil SPM dia mendapat keputusan yang baik, mungkin dia sambung disambung dalam bidang yang lain. Mungkin ada dalam bidang medik ke, kan ramai. Macam kamu kata macam tak boleh, cuba, mana kita tahu, mungkin ada rezeki kita di situ, boleh. Tak mungkin tak menjadi doktor pun, kita ambil bidang yang lain, menjadi guru, masuk maktab atau sebagainya. Dengan apa? Dengan SPM yang kita pelajari, dengan SPM yang kita ambil tadi. Setelah mana? Setelah kita habis menghafaz, setelah kita belajar kitab-kitab yang lain. Itu insya-Allah ada dia punya kesinambungan daripada
kamu belajar di sini. Cumanya kena ada usaha yang lebih. Ni maknanya disebutkan sini, seorang pelajar hendaklah menyucikan hatinya daripada segala kotoran agar ia elok dan sesuai untuk menerima Al-Quran, menghafaz dan memahaminya. Ya, pertama menghafaz, ya, menerima Al-Quran tadi. Kedua kita menghafaz dan kita memahami. Inilah, ya, inilah detik atau masa yang paling baik. Ya, bila kita faham apa yang kita hafaz, ya, apa yang kita pelajari, maka dia akan menyelinap dalam diri kita, dalam jiwa kita apa yang kita hafaz tadi. Sebab apa? Kita tahu satu persatu maksud yang kita pelajari. Sabit sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb." Ini biasa kita dengar hadis ni. Ya, apa maksudnya? Ketahuilah, sesungguhnya di dalam setiap tubuh badan manusia terdapat segumpal darah. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh tubuh badan. Apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh tubuh badan. Ketahuilah, ia adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Nu'man bin Bashir. Ini Nabi sebut. Ya, dalam diri kita ini ada segumpal darah. Maka Nabi sebut, apabila baik ia, maka baiklah seluruh tubuh badan kita. Ya, bila hati kita tadi baik, maka seluruh perkataan, seluruh perbuatan, seluruh jiwa kita ini baik. Bila hati tadi bersih, hati tadi tiada kekotoran, hati tadi hanya menyebut kalimah-kalimah yang suci. Kamu ni, anak-anak sekalian, ya, daripada pagi sampai malam Al-Quran sahaja. Al-Quran sahaja. Sembang sikitlah tu Al-Quran lagi. Mana ada orang macam tu? Melainkan belajar hafiz. Kalau kamu tengok di luar pun tak ada orang yang daripada pagi sampai malam baca Quran. Kecuali siapa? Kecuali orang yang menghafal Quran. Ya, rezeki yang Allah bagi, nikmat yang Allah bagi, itu nikmat tu. Jangan anggap kamu alah letihnya, penatnya. Ya, orang lain boleh relax, kita kena hafal, ya, kena tasmik, kena ulang. Satu nikmat. Dan apa yang kita buat ini, apa yang kita baca tadi, itu semuanya mendapat ganjaran pahala daripada Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi sebut, ya, satu huruf Al-Quran itu pahalanya berapa? 10. Ya, satu hari berapa huruf kita baca? Ya, mungkin lebih 1000 huruf. Mungkin 10,000 huruf. Bayangkan, darablah 10. Banyaknya pahala yang kita dapat. Dengan syarat ikhlas. Sebab tu dalam ikrar doa iftitah kita, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku ini, ibadahku, hidupku dan matiku kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang kamu lakukan, ya, walaupun kita rasa kadang-kala penat menghafaz Quran, ya, kerana apa? Bila hafaz tak dapat, dah dapat esok lupa pula lagi. Lepas tu nak ulang balik yang lama-lama. Satu keperitan, satu kesusahan. Tapi Allah beri ganjaran. Ya, orang lain tak dapat pahala sebanyak kita ni. Sebanyak kamu lah, ya, yang menghafal ni. Orang lain tak banyak gitu. Paling kurang pun orang boleh baca sehari, ya, mungkin 1 juzuk. Kamu lebih daripada itu. Ya, kamu lebih daripada itu. Ada seorang, ya, ustaz jumpa di kampung ni lah. Di kampung ni, dia bekas imam, ya, dah almarhum, bekas imam di masjid Kampung Kuantan ni lah. Sebelum masuk waktu dia dah sampai dah. Contoh, waktu zuhur pukul 1,
ya, dia dah sampai dah pukul 12. Dia buat apa dia sampai awal tadi? Ya, dia solat sunat kemudian baca Quran. Ya, bila saya tanya sehari, ya, Haji berapa banyak baca Quran sehari? Quran dia kecil je dalam poket. Umur dah 70, Quran dalam poket, kecil. Ya, bila ustaz tanya berapa sehari hafal bukan hafal, baca Quran. Dia kata satu hari 5 juzuk. Sebelum subuh 1 juzuk, sebelum zuhur 1 juzuk, sebelum asar 1 juzuk, sebelum maghrib 1 juzuk, sebelum isyak 1 juzuk. Atau lepas isyak. Yang sempatlah, mana setiap waktu 1 juzuk. Kenapa ustaz tanya begitu? Biasanya orang yang berumur ni dia akan baca Quran yang besar. Kan rabun kan? Mestilah Quran yang besar. Ni Qurannya dalam poket. Yang biasa kamu mengulang Quran tu dalam poket kan. Dia boleh baca dengan baik. Maknanya, kenapa boleh baca? Sebab hari-hari dia baca, seminggu dia jumpa lagi ayat tu. Bayangkan. Seminggu, kalau dah sehari 5 juzuk, kalau 6 hari, dah 30 juzuk, dah khatam. Maknanya kalau hari ini dia baca Jumaat, hari ini Jumaat contoh ya, dia baca 5 juzuk, dia mula baca juzuk yang pertama, nanti Jumaat depan dah habis, hari Sabtu dia dah mula balik juzuk yang pertama. Nampak? Kesungguhannya dia, walaupun dia bukan menghafal Al-Quran. Kenapa? Cintanya dia, sayangnya dia, seronoknya dia bila mana dia membaca Al-Quran. Ada orang dapat nikmat begitu. Ya, kan ada seorang soleh bersama anak muridnya, ya, dalam perjalanan, ya, dalam perjalanan musafir. Ya, bila berjalan musafir ni, zaman dulu kan, ya, dalam keadaan naik kenderaan binatang kan, ya, mungkin naik unta ke naik kuda ke, ya, dalam perjalanan di padang pasir mungkin dalam keadaan panas, maka berehatlah, ya, berehat, dan musafir ni berehatlah. Maka anak muridnya berehat, tok guru tadi atau gurunya tadi solat. Maka ditanya oleh anak muridnya, kita kan nak berehat ni, kenapa tuan solat sedangkan kita nak rehat dalam perjalanan? Maka gurunya jawab apa? Dengan dia solat itulah cara dia nak berehat. Bayangkan. Kalau kita kan nak rehat kan baring tidur kan, maka guru ni kata apa? Dengan dia solat, dengan dia sujud rukuk pada Allah Ta'ala, itulah cara dia nak berehatkan diri dia. Bayangkan. Maka kita tak sampai tahap tu lagi. Ya, tak sampai tahap tu lagi. Ni berkaitan dengan apa? Dengan hati tadilah. Ya, dengan hati tadi. Hati tadilah membentuk peribadi kita. Hati tadilah yang menunjukkan percakapan kita, sifat kita, akhlak kita. Sebab tu bila sahabat bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bagaimanakah akhlak Rasulullah, maka apa jawab Sayyidatuna Aisyah? Akhlak Rasulullah itu seperti Al-Quran. Ni nak menunjukkan sangat cantik, sangat hebat, ya, akhlak Rasulullah. Dimisalkan dengan Al-Quran. Ni. Maka apabila ia baik, maka baiklah seluruh tubuh badan. Apabila ia rosak, maka rosaklah seluruh tubuh badan. Ketahuilah ia adalah hati. Ya, maka bila hati kita tadi kotor, hati kita tadi rosak, hati kita tadi ada sifat dengki, ada sifat hasad, ada sifat apa lagi? Apa-apalah sifat yang mazmumah, maka rosaklah seluruh tubuh badan kita. Dengan percakapan kita pun percakapan yang tidak elok, akhlak kita pun akhlak yang tidak elok, kita punya perangai pun perangai yang tidak elok. Ni bermula dengan apa tadi? Dengan hati. Jangan kita kata atau kita menjadikan ia satu dalil. Ya, dalil apa? Luaran lain, dalaman lain. Kan ada orang cakap begitu. Ya, hati mulut dia tak baik tapi hati baik. Ya, sedangkan hadis ni sebut apa? Ya, kalau baik tadi maka seluruhnya baik. Ya, makna kita ni boleh lihat daripada zahir je lah. Mana kita tahu dalam hati seseorang.
Maka hati, dalam zahir itulah kita boleh baca atau kita boleh tahu keadaan hati seseorang dengan sifat dia tadi, dengan akhlaknya tadi, dengan percakapannya tadi. Lebih-lebih lagi kita ni, ya, jadi disebut sebagai hamlatul Quran, orang yang menanggung Al-Quran. Hafizul Quran, orang yang menghafaz Al-Quran. Pastinya perkara-perkara ini kita perlu jaga. Jangan ia menjadi satu fitnah kepada masyarakat atau satu cakap-cakap daripada orang luar atau daripada masyarakat. Ya, hari ini ramai memang di kalangan anak-anak atau di kalangan mak ayah tadi menghantar anak-anaknya ke sekolah tahfiz. Bagus suasana begitu. Ya, tetapi ya, kadang-kadang anak yang dihantar tadi mungkin bukan kerelaan menyebabkan dia terpaksa. Bila terpaksa, memberontaklah jiwa dan hatinya. Betul? Bila memberontak, ikut suka dia nak buat apa. Bila berlaku begitu, maka akan merosakkan ya, nama-nama orang lain yang sama-sama belajar Al-Quran atau yang sama-sama menghafaz Al-Quran. Kita mesti ikut suasana tempat tersebut. Ya, jangan kita ulangi atau jangan kita buat perangai kita yang dulu. Ya, mungkin dulu kita ada sifat-sifat tersendiri daripada latar belakang kamu. Tahu semua orang ada sifat-sifatnya. Maka bila kita dah masuk tempat yang baik, suasana yang baik, keadaan yang baik, bi'ah yang baik, maka kita kena ikut suasana tersebut. Dan insya-Allah lama kelamaan, walaupun pada mulanya tadi kita rasa tidak seronok, pada mulanya kita rasa tertekan atau sebagainya, lama-lama insya-Allah, ya, insya-Allah kita akan menjadi insan yang baik. Dengan syarat kita bersungguhlah untuk berubah. Dengan syarat kita bersungguh untuk berubah. Maka seseorang pernah mengucapkan sesuatu yang bagus. Hati perlu diperbaiki untuk menerima ilmu sebagaimana perlu dibajak untuk bercucuk tanam. Hati perlu diperbaiki untuk menerima ilmu. Sebab tu kita nak belajar ni bukan terus belajar. Sebab tu ada adab-adabnya belajar. Nanti lepas ni diterangkan bagaimana adab di hadapan guru. Ya, kadang-kadang pada hari ini kita lihat ya, sangat berbeza. Atau adab tadi dah tak ada dah dalam diri pelajar. Kenapa? Kerana mereka tidak tahu. Macam mana boleh tak tahu? Kerana tidak diajar tentang adab menjadi seorang pelajar. Sebab tu pentingnya kitab yang kita belajar ni. Dia ajar kita nak jadi pelajar yang baik, pelajar yang soleh, pelajar yang cemerlang ni bagaimana? Bukan hanya untuk pelajaran, bahkan untuk sahsiah diri kita. Maka dengan inilah kita boleh ikut. Kita boleh tahu caranya. Mungkin sebelum ni kita tak tahu. Oh, rupanya ni tak boleh. Oh, ni tak boleh. Ingatkan, boleh. Begitulah para alim ulama terdahulu. Ya, beradabnya dengan guru sehingga mereka ini menjadi alim. Kerana apa? Dengan barakah atau dengan keberkatan yang dia belajar tadi, berserta dengan adab dengan guru yang dia belajar tadi. Sebab apa? Bila kita ni, anak-anak sekalian, ya, kalau kita ini beradab dengan guru, guru akan senang, guru akan seronok. Maka bila mana guru akan seronok dan senang, dia akan mendoakan kita. Mudah-mudahan kamu menjadi insan yang cemerlang. Mudah-mudahan kamu akan menjadi pendakwah yang hebat pada masa akan datang. Ya, mudah-mudahan kamu akan berjaya dalam pelajaran. Tetapi kalau kita ini di hadapan guru pun kita tiada adab, bahkan kita melawan, bagaimana keberkatan ilmu tadi nak kita perolehi? Dia bukan masa sekarang, ya anak-anak sekalian, pada akan datang. Dia bukan terus dapat sekarang, tak, akan datang. Kenapa banyak ujian yang kita hadapi? Sedangkan kita belajar agama, sedangkan kita belajar Al-Quran, tapi Allah uji dan uji. Rupanya ada yang tak kena masa kita belajar dulu.
Kita lupa mohon maaf pada guru yang kita sakiti dulu. Ya, ramai yang begitu. Ini bukan cerita kosong ya. Ramai yang begitu. Ya, ada di sekolah saya, di sekolah ustaz tu ya. Lepas tahun 6, masa tahun 6 tu, dia hebatlah budak hebat kan, bukan hebat dari segi pelajarannya. Ya, segi kenakalannya. Ya, dia tidak ada adab dengan guru. Kemudian lepas UPSR dia masuk tahfiz. Bila masuk tahfiz susah nak hafal apa semua, payah. Ya, dia pun tak tenang hati. Guru tu cerita, dia datang rumah guru tadi mohon maaf. Datang cari mana rumah cikgu tu. Sebab apa dia nak minta maaf? Sebab dia susah nak belajar. Kerana apa? Dulu masa tahun 6 dulu dia banyak kurang ajar dengan guru tadi. Dia cari balik. Maka guru tadi, seorang guru pastinya tak akan memaafkanlah anak muridnya. Lebih-lebih lagi anak murid tadi nak belajar tahfiz, nak hafal Quran. Tak apalah cikgu, maafkanlah, dulu awak kecil lagi. Ya, padahal 12 tahun dah besar, bukan kecil. 12 tahun kan? Ada yang balik 12 tahun. Tapi sifat guru tadi, ya, guru ni sifat dia memaafkan biasanya. Kerana apa? Kalau dia tak redha, kalau dia doa yang bukan-bukan pada anak muridnya, pastinya tak ada barakah dalam penghidupan anak murid tadi. Ya, kalau dia senang pun, senang tadi dalam kesusahan. Tahu senang dalam kesusahan? Memanglah senang, banyak duit, tapi ada je ujian yang menimpa. Ya, kalau dia belajar pun, belajar, tak dapat. Belajar bersungguh. Ya, sebab tu kena jaga perkara-perkara tersebut. Sebab apa? Kita ni dalam keadaan boleh berfikir. Ya, umur macam kita ni boleh berfikir yang mana baik, yang mana tidak baik. Maka saya Ustaz pesan pada kamu semua, jaga perkara-perkara tersebut. Nampak macam biasa, tapi dia memberi impak kesan tadi pada masa akan datang. Ini yang kita risau dan kita khawatiri. Begitu juga kalau kita ini ya berkurang adab dengan ibu dan ayah kita, sama juga. Kalau mak ayah kita marah pada kita, kalau mak ayah kita tidak redha pada kita, walaupun hidup kita ni senang, tetapi dalam kesenangan itu banyak kesusahan yang menimpa. Kan ada seorang ustaz, dia ceramah, ya, dia ceramah tentang ada seorang ni, ya, seorang lelaki ni, dia umurnya dah ni lah, dia dah ada anak apa semua, ya, dah ada anak semua, tapi dia kata penghidupannya tidak tenang. Ya, anaknya pun tak mau dengar cakap. Ustaz pernah dengar ceramah dia, ya, anak pun tak ada dengar cakap. Kemudian dia fikir balik, apa yang dia buat dulu masa dia remaja, ya, sehingga kan hidupnya tadi tidak tenang. Walaupun dah berkahwin, dah ada anak, tak tenang. Kenapa? Ya, tiba-tiba dia teringat, dulu masa dia remaja, suatu hari, ya, mak dia terendam seluar jin dia dengan klorok. Mungkin kamu pernah dengar ceramah ni, Ustaz tak lupa nama Ustaz siapa. Ya, bila dia tahu begitu, bila dia nampak aja seluar jin yang baru ni, ya, seluar jin tak tahu jenama apa yang baru, kena klorok macam mana? Berbelang-belang. Maka apa dia cakap dengan mak dia? Dengan percakapan yang tidak baik. Ya, dia menghina atau melafazkan kata-kata yang kurang baik. Bila dia teringat begitu, Ustaz tu ceritalah, Ustaz ulang balik, Ustaz pun dah lupa sikit cerita dia. Bila dia teringat begitu, dia cepat-cepat balik kampung. Dia kata, mak, ya, yang lelaki tadilah, ya, dia kata, mak, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kesilapan. Mak dia kata, tak ada apa-apa. Ya, kau anak yang baik, tak ada apa-apa. Dia tak payah minta maaf. Dia kata, mesti ada kesalahan, ya, yang dia pernah lakukan dulu. Barulah mak dia cerita. Mak dia cerita apa? Yang dulu, yang dia buat, yang dia tak cakap memang tidak baik masa dulu, masa remajanya dulu, sampai hari ni rupanya mak dia tak maafkan. Bayangkan, ya, yang dihina mak dia tadi, yang dia cakap tak elok pada mak dia, Ustaz tu kata mungkin dia cakap perkataan gila. Ya, mungkin perkataan itulah, Ustaz pun lupa. Sebab apa? Sebab dia kena kelorok dia punya seluar tadi. Dia kata memang mak dia tak satu benda tu je yang dia tak maafkan. Kenapa? Kata-kata tadi mengguris hati ibunya. Tapi lelaki tadi mohon juga maaf, ya, kepada ibunya. Ya, bersungguh-sungguh sehingga ibunya memaafkannya.
Padahal cerita tu peristiwa tu berapa lama dah? Berpuluh tahun yang lalu. Bayangkan. Rupanya bila mak dia dah maafkan laki tadi, ya, dia kembali kepada keluarganya, anak dia pun dengar cakap, dia pun dalam keadaan bahagia dan selesa. Kerana apa? Kerana ibunya tadi dah maafkan dia. Tu yang Ustaz kata tadi, kesan dia bukan sekarang. Mungkin 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang. Tu yang kita risau. Tu yang kita takut. Kerana apa? Kerana adab tadi. Kerana apa? Percakapan tadi. Kerana apa? Perbuatan kita tadi. Maknanya kita kena jaga perkara-perkara tersebut. Kalau kita dah tak mampu untuk menjaga perkara-perkara tersebut, maka kita kena elakkan. Maksud elakkan apa tuan-tuan? Anak-anak sekalian, kita kena elakkan tadi dengan suasana di keadaan gitu. Kalau boleh begitu. Ya. Seterusnya, seorang pelajar perlu merendahkan diri di hadapan guru. Tengok tu, jumpa tak? Seorang pelajar, cuba baca ramai-ramai. Okey, sampai situ. Ada. Yang atas ni tak habis ya. Hati perlu diperbaiki untuk menerima ilmu sebagaimana perlu dibajak untuk bercucuk tanam. Kalau kita kata, misal kita nak tanam sayur-sayuran, perlu tanah tadi dibajak, digemburkan, barulah kita boleh bercucuk tanam. Begitu juga kalau kita nak belajar ilmu, dan bila bagi ilmu Al-Quran, maka kita kena bersihkan jiwa dan hati kita. Yang seterusnya tadi, seorang pelajar perlu merendahkan diri di hadapan guru. Rendahkan diri itu tadi bukan daripada berdiri duduk, bukan. Ya, daripada berdiri rendahkan, bukan begitu. Ya, maksud rendahkan diri tadi apa? Perlu kena ada adab dengan guru. Walaupun dikata di hadapan guru dan beradab dengannya sekalipun guru itu lebih muda daripadanya. Mungkin guru tadi umur 20, kita umur 22. Tetapi guru tadi mengajar ilmu kepada kita, walaupun dia muda daripada kita, kita kena ada adab. Sebab apa? Sebab dia guru. Sampai begitu sekali Islam mengajar kita. Kurang masyhur, walaupun guru tadi kurang masyhur, orang pun tak kenal, tapi kita belajar dengan dia. Orang pun tak kenal, tapi kita belajar dengan dia, maka kita pun kena kena apa? Kena ada adab. Kemudian apa lagi? Keturunan kurang mulia dan kurang soleh daripadanya dan sebagainya. Walaupun banyak kekurangan pada guru tadi. Sebab tu jangan kita menilai guru tadi dengan kekurangan yang ada. Kalau kamu menilai begitu, ya, maka kamu akan susahlah nak menimba ilmu. Guru ni kurang ni, kurang ni, kurang ni. Jangan kurang guru tadi. Ya, kita lihat kelebihan guru je. Bila mana kita lihat kelebihan guru, kita akan lebih bertanggungjawab dan kita akan lebih respect. Respect ni apa? Kita pandang tinggilah pada guru tersebut. Dia hendaklah merendahkan diri kepada guru kerana sikap merendah dirinya terhadap ilmu membuatkannya memperolehi ilmu. Kenapa nak rendahkan diri di hadapan guru? Kita nak dapatkan ilmu daripadanya. Ilmu tadi kita nak ilmu yang barakah. Ilmu yang ada berkatnya, keberkatannya. Macam mana ilmu yang barakah tadi? Ya, kita dapat ilmu tersebut, kita dapat amalkan dan memberi manfaat pada diri kita, dalam masa sama kita sebarkan atau berikan pada orang lain. Itu ilmu barakah. Kita banyak belajar tetapi kita tak amalkan atau kita tak sampaikan, maka ilmu tu setakat itu sahajalah. Kalau kita amalkan apa yang kita pelajari, malah bahkan kita sebarkan, maka itu ya lagilah memberi manfaat pada diri kita dan orang lain dan mendapat ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia hendaklah merendahkan diri kepada guru kerana sikap merendah dirinya terhadap ilmu membuatkannya memperoleh ilmu. Para penyair berkata. Ni. Cuba baca ramai-ramai. Para penyair berkata.
Boleh faham? Apa kata penyair? Ilmu adalah musuh kepada pemuda yang meninggi diri. Maksud musuh tadi apa? Dia penyebab ilmu tadi tidak barakah. Orang muda ni biasanya macam mana? Dia nak sesuatu yang lebih hebat. Tapi kalaulah orang muda tadi meninggikan diri, maka ilmu tadi akan menjadi dia tak akan mendapat ilmu yang barakah. Walaupun dia belajar betul-betul. Sebagaimana banjir adalah musuh kepada tempat yang tinggi. Maknanya banjir tadi, kalau tempat yang tinggi, dia tak akan menenggelami. Melainkan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ketika mana dia mengajak anak dan isterinya naik ke kapal tersebut. Kerana banjir yang amat besar. Maka anak dan isterinya mengatakan apa? Kami ada gunung lagi lebih tinggi boleh didaki. Akhir sekali bagaimana? Dengan gunung tadi pun ditenggelami air, maka binasalah semua yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengikut Nabi Nuh alaihi salam. Nampak? Maknanya sifat tinggi diri ini atau sifat yang tidak beradab ini merugikan kita. Rugi. Sebab tu Ustaz berulang kali beritahu, tak rugi kita menjadi orang yang baik. Tak rugi kita menjadi manusia yang baik. Tak rugi. Kerana apa? Kerana dia akan disenangi oleh orang ramai, malahan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seronok kalau orang ramai, sahabat-sahabat suka, kan gembira. Kalaulah kita ini bersifat yang tidak baik, maka kawan-kawan pun menjauhi kita. Masyarakat pun tidak mau berkawan dengan kita. Jadi kita kena hilangkan atau kita kena hindarkan sifat-sifat meninggi diri atau sifat-sifat tidak beradab, lebih-lebih lagi di hadapan guru. Baca yang bawah tu, seorang pelajar, sama-sama. Boleh faham? Boleh faham? Tak faham, baca gitu je, baca laju-laju tak faham. Okey, saya ulangi sekali lagi. Seorang pelajar hendaklah patuh kepada gurunya. Mesti kena ada sifat patuh dan taat. Apa yang diperintahkan, apa yang disuruh, selagi mana tidak melanggar syariat, selagi mana masih lagi dalam landasan agama, maka kita kena patuhi. Berbincang dengannya dalam sesuatu urusan. Kita boleh berbincang dengan guru. Kalau ada satu perkara yang kita tidak tahu, atau satu perkara yang kita rasa perlu bincang, tak ada masalah. Bukan arahan atau perintah daripada guru tadi semua kita kena buat. Ada perkara-perkara yang boleh diimbangi. Ni tulis kata, berbincang dengannya dalam suatu urusan. Menuruti kata-kata gurunya seperti mana seorang pesakit yang berakal menerima kata-kata seorang doktor yang pakar memberi nasihat. Bila mana seorang sakit, biasanya kalau doktor beri nasihat, makan ubat ni pakcik, makcik, ubat ni sehari makan 3 kali. Pagi, tengah hari dan malam. Kalau pakcik, makcik nak sembuh, nak cepat sembuh, makan. Biasanya ikut tak apa yang doktor kata tadi? Ikut. Kerana apa? Dia nak sihat. Kalau dia ikut peraturan atau nasihat doktor tadi, maka insya-Allah dia akan sembuh. Begitu juga dengan guru. Apa yang guru katakan, apa yang guru nasihatkan, apa yang guru berikan, maka kita kena terima. Walaupun kita rasa susah, walaupun kita rasa tidak bersedia,
walaupun kita rasa membebankan kita, tapi selagi mana nasihat tadi, perintah tadi, suruhan tadi, ya baik, maka kita kena buat. Ya, tak adalah guru yang suruh kita buat yang bukan-bukan, tak ada. Ya, pergi masuk longkang. Kenapa masuk longkang? Saja masuk longkang. Ada ke cikgu guru macam tu? Lebih-lebih lagi guru Al-Quran. Kenapa tiba-tiba masuk longkang? Tak ada kena-mengena pun. Saja masuklah. Ada ke? Tak ada. Ya, tak ada. Tak akan suruh yang bukan-bukan. Ya, biasanya dia akan suruh perkara-perkara yang mendatangkan manfaat. Contoh, ya, kemas, bersihkan bilik air dengan sebersih-bersihnya. Maka kamu kena bersihkanlah. Jangan pula kita tak mau ikut. Jangan pula kita bercakap daripada belakang, atau kita mengatakan sesuatu yang tidak baik. Sedangkan amalan tadi, amalan yang baik. Kita bersihkan tandas tadi, bersihkan tadi untuk kebersihan diri kita. Boleh, ya, boleh faham tadi, ya. Tak ada arahan daripada guru perkara yang tidak baik. Pastinya, ya, perkara-perkara tadi memberi manfaat kepada kita. Seterusnya, memilih guru terbaik dan menghormatinya. Okey, baca sama-sama. Janganlah dia Okey, ni. Janganlah dia belajar melainkan daripada orang yang benar-benar berkelayakan. Alhamdulillah kamu di sini belajar dengan guru-guru yang berkelayakan. Ya, guru-guru Al-Quran, guru-guru yang ada ilmu. Kerana apa? Kalau tak ada ilmu, kalau tak berkelayakan, maka dia tak mengajarlah kat sini. Mudah je. Maknanya berkelayakan dan berilmu. Terselah pegangan agamanya yang kuat. Maknanya dia orang yang alim, orang yang mengamalkan agama, terbukti keilmuannya dan terkenal sebagai seorang yang memelihara ilmunya. Kalau boleh dapat guru yang seperti ini, dan insya-Allah kalaulah seorang guru, pastinya dia akan menuju ke arah yang telah disebutkan tadi. Dia pastinya dia akan memegang agama yang kuat, pastinya begitu. Ya, pastinya dia akan memelihara ilmunya. Kerana apa? Kerana dia nak mengajar orang lain. Kamu akan datang pun begitu. Kalau nak menjadi seorang guru, pastinya kamu akan memiliki sifat-sifat yang disebut tadi. Barulah ilmu yang kamu beri tadi, ya, boleh sampai kepada pelajar, dan pelajar tadi dapat menerimanya dengan baik, ya, dengan sempurna. Maknanya praktikal nak jadi guru ni waktu bila? Waktu menjadi murid lah. Waktu sekarang ni. Inilah keadaan kamu, inilah sifat-sifat kamu bila mana akan datang untuk menjadi guru, insya-Allah. Ya, bila kamu dah latih daripada sekarang, ya, kamu pun akan dihormati pada masa akan datang. Tetapi, dengar ni. Ya, kalau masa kamu belajar pun kamu tiada adab dengan guru, malahan melawan dan sebagainya, jangan kamu terkejut dan kamu kecewa bila mana kamu menjadi guru nanti. Ada juga anak murid yang buat begitu. Kenapa jadi macam ni? Rupanya kita teringat balik, pernah kita tidak beradab dengan guru ketika dulu masa waktu kita belajar. Maknanya semua itu ada timbang balik ni. Kadang-kadang mungkin dulu kita anak murid yang beradab, tetapi tiba-tiba kita menjadi guru dan kita ada murid yang tidak beradab. Mungkin situ satu ujian untuk kita. Ya, ada juga begitu. Tidak semestinya yang Ustaz sebutkan tadi. Maknanya kita doakan, ya, untuk diri kita dan semua sahabat-sahabat kita. Moga-moga kita ini menjadi murid yang disukai oleh guru, ya, murid yang sentiasa menghormati gurunya, murid yang mendengar kata-kata, pelajar yang sentiasa taat,
apa yang disebutkan, apa yang dinasihatkan, apa yang diperkatakan oleh gurunya. Kita nak ciri-ciri begitu. Nak sebab apa? Nak keberkatan ilmu tadi. Sambung baca sama-sama. Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin, Malik bin Anas dan para salaf yang lain berkata ilmu ini adalah agama. Maknanya ilmu ni ibarat agama yang kita pegang. Maka lihatlah daripada siapa kamu mengambil agama kamu. Bila kita mengambil ilmu tadi dengan guru yang berkelayakan, guru yang berilmu, maka insya-Allah kita pun akan menjadi insan yang berilmu juga. Kalau kita mengambil ilmu daripada guru yang salah, maka kita pun akan menjadi salah. Kita pun akan menjadi salah. Tapi jangan risaulah, di sini insya-Allah lah gurunya tak salah. Gurunya yang berkelayakan, yang boleh membimbing, yang boleh mengasuh kamu menjadi insan yang hebat, yang boleh mengasuh kamu menghafaz Quran dengan sempurna. Ni maknanya ambil semangat kawan-kawan yang lain. Allah sebut dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah di jalan kebaikan. Allah sebut dalam suratul Baqarah juzuk yang ke-2 dan suratul Maidah juzuk yang ke-6. Bila Allah ulangi perkara tadi, ayat tadi, maka ayat tadi pentinglah. Allah suruh kita berlumba dalam kebaikan. Kamu nampak sahabat kawan-kawan yang lain boleh hafal Quran banyak, maka kamu pun kena ada usaha. Kena ada sifat cemburu. Dia boleh nak, kita tak boleh. Sebagai bagi contoh, bukan kita mempelekehkan, alah dia boleh lah. Dia boleh lah. Sebab ni tak mahu kita gitu. Kita tak nak cakap gitu. Kenapa dia boleh hafal dalam hampir 2 tahun? Contohlah hampir 2 tahun boleh habiskan 30 juzuk. Mesti ada sifat-sifat dia atau kaedah yang digunakan. Maka kita ambil lah. Jangan kita dah terlewat, atau kita tak banyak hafalan pun kita tak banyak, kita tengok je. Kita tak ada sifat berlumba. Ni zaman Ustaz belajar dulu gitu, lumba. Bila kawan tu hafal, kita pun nak hafal. Kawan tu tak tidur lagi, kita pun tak tidur lagi. Sebab apa? Nak kejar ni, muqarrar, bagi habis. Kena ada sifat gitu. Jangan kita, alah tak apa, dia rajin, kita malas, kita tidur je lah. Dia terlebih rajin kan. Tak apalah, biar dia. Janganlah begitu. Kita ambil semangat tu. Macam mana dia boleh rajin, sedangkan dulu pun dia malas sama macam kita. Rupanya dia ceritalah, dia dah nak berubah sebab dah tahun hijrah baru ni 1442. Ambil semangat hijrah. Baguslah. Yang kita ni sama je daripada dulu. Tak nak ambil semangat hijrah pun tak nak ambil, semangat tahun baru pun tak nak ambil. Tak ada semangat langsung semua. Rugi. Maknanya kita kena berubah daripada baik kepada yang lebih baik. Yang lebih baik kepada lebih cemerlang. Jadikan satu ni lah, satu cabaran untuk kita. Dia boleh hatam, dia boleh habiskan hafalan, kan kita tak boleh. Sedangkan makan sama-sama, betul. Main pun dia main juga. Petang-petang main, hafal sama-sama. Mungkin ada sesuatu amalan pada dirinya yang menyebabkan Allah permudahkan. Apa amalannya? Mungkin dia sangat patuh kepada kedua ibu bapa dia. Dia tidak pernah melawan, maka ibu bapanya senang hati, sentiasa mendoakannya. Ayahnya sentiasa doakan, terangkanlah hati anakku, permudahkanlah dia untuk menghafal Quran, permudahkanlah dia untuk mengingat. Mungkin kesan doa daripada gurunya. Kau jadikanlah anak murid ini anak murid yang cemerlang,
anak budak yang boleh menghafaz dengan baik, boleh mengingat dengan baik, mungkin doa-doa tu. Kerana apa? Sifat dia atau perangai dia, akhlak dia dengan guru sangat baik, maka disenangi oleh gurunya. Ini semua mempengaruhi. Jangan anggap benda tu biasa, tak. Benda tadi, perkara-perkara yang Ustaz sebut tadi mempengaruhi pembelajaran kita, mempengaruhi kita punya hati dan mempengaruhi kita punya peribadi. Asal jadi mula daripada hati tadi mulanya. Itu yang kita kena jaga dan perlu kita perbaiki. Bukan dah terlambat. Yang kata dah terlambat dah, tak boleh buat apa. Tak. Ya, kamu masih lagi belajar, tak ada terlambat. Dah terlambat waktu bila? Waktu dah nak meninggal. Tu terlambat dah. Ya, waktu nyawa dah sampai kerongkong. Tu dah terlewat dah. Nak minta ampun pun kepada Allah pun dah tak boleh. Ya, nak minta ampun pada manusia pun dah tak boleh. Dah tak mampu. Tu dah terlewat. Selagi mana kita ada hayat, ya, kita belum lagi terlewat dan boleh berubah. Ni. Ya, hari ni alhamdulillah beri tumpuan. Mungkin ada live ni jadi tumpuan. Selalunya sana cakap, sini cakap, sana cakap. Ya, hari ni lain. Alhamdulillah. Ya, maknanya inilah cara belajar dengan baik. Inilah adab belajar dengan baik. Yang kamu buat ni lah sekarang ni. Akan datang tak tahulah. Mudah-mudahan berterusan. Ya, ni kita belum lagi masuk lagi ni, banyak lagi nanti. Ya, antaranya beradab ketika berhadapan dengan guru, macam mana, apa yang tak boleh kita buat. Ya, apa yang kita boleh kita buat. Apa yang perlu kita buat, minta izin bila berhadapan dengan guru. Banyak lagi. Okey. Ada banyak lagi ni ya. Rasa sekadar ni je lah. Sekadar ni dah hampir 1 jam ya, kita baca kitab ni. So, kita berhenti sampai ilmu itu adalah agama, maka lihatlah daripada siapa kamu mengambil agama kamu. Akan datang bulan hadapan, insya-Allah kita sambung kembali daripada muka surat 32, sambungan daripada adab-adab pelajar. Ya, mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan tadi memberi manfaat kepada diri Ustaz dan kepada anak-anak semua, dan mudah-mudahan ya kamu memahami. Ya, itu yang paling penting, kamu faham, ya, kamu amalkan dan kamu sampaikan. Pertama kena faham, kedua kena amalkan. Apa yang disebut tadi dalam kitab tadi, cuba amalkan, cuba berubah. Ya, dan kalau boleh kita sampaikan kepada kawan-kawan kita yang mungkin terlupa, mungkin tak ingat. Bila dia buat sesuatu yang tidak baik, kita cakaplah, kan dah belajar dulu. Ya, kan kita belajar tak boleh buat gini. Oh, baru teringat. Ya, itu antaranya saling apa? Pesan memesan. Ya, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang disebutkan tadi, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.